Oke geng, hai assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku. Oke, alhamdulillah kita ada kesempatan sedikit untuk berkongsi pengetahuan untuk orang. Oke, untuk video kali ini aku nak tunjuk sedikit ataupun aku nak bagi tahu sedikit lah dengan korang mengenai masalah engine bunyi kasar di bahagian part clutch. Oke, sebab sebelum ni aku dah pernah tunjuk dengan korang mengenai masalah bagian head bunyi kasar dan blok bunyi kasar. Dan tu kita dah tunjuk dengan korang lah. Dan sekarang ni kita akan bagi tahu mengenai masalah engine bunyi kasar di bahagian clutch. Oke, apa penyebab engine ni bunyi kasar di bahagian ni lah, dan kita akan bagi tahu satu persatu. Dan bila kamu dapat masalah macam ni, engine bunyi kasar bahagian clutch, langkah pertama yang korang kena cek ialah bahagian dalam ni, bearing. Oke, bearing crankshaft ataupun crankshaft ni. Itu langkah pertama yang korang kena cek lah. Sebab dari segi masalah engine bunyi kasar ni sebenarnya kita susah mau tahu kalau setakat dari dengar bunyi itu. Kadang-kadang bunyi itu sama tapi punca dia tu berbeza. Sebab tu kita kena cek betul-betul apa part yang bermasalah. Oke, untuk part clutch ni biasa dia boleh jadi masalah bearing. Bearing bila dia pecah, dia tidak pecah teruk. Walaupun dia pecah sikit, dia akan menimbulkan bunyi. Sebab bila bearing ni dia bermasalah, secara otomatik crankshaft ni dia akan gelong. Okey, dia akan gelong. Okey, macam mana cara cek bearing yang bermasalah bang? Okey, senang. Kamu buka bahagian ni, lepas tu kamu bagi dia turun naik macam ni. Kalau untuk motor EX5 Dream, dia keluar masuk macam ni, dia normal. Tapi kalau untuk motor lain, sebagai contoh motor Yamaha LC ataupun motor lain lah selain dari EX5, bila keluar masuk tu dia tidak normal. Oke, sebab untuk motor EX5 dia normal kalau keluar masuk. Tapi kalau untuk semua motor, bila ada free play atas bawah, itu tidak normal. Bermakna bearing ni ada pecah. Oke, pecah ataupun dia rosak lah. Bila kamu try atas bawah macam ni, dia ada free play, bermakna dia bermasalah bearing ni. Oke, itu untuk masalah bearing. Dan masalah seterusnya, crankshaft ni dia boleh gelong walaupun bearing ni normal. Walaupun dia normal, yang ni dia boleh gelong. Apalagi kalau sudah pernah overhaul, tukar root, kadang balancing dia tu tidak cun. Kadang-kadang boleh jadi macam tu lah. Bila balancing tu tidak cun, yang ni crankshaft ni dia gelong. Bila kamu pusing ataupun start engine, yang ni berjoget. Bila yang ni berjoget, secara otomatik dia akan menimbulkan bunyi lah. Sebab apa? Sebab untuk gerakan ni primary gear ni gear kecil ni, dia bersambung dengan ni. Bila yang ni crankshaft gelong, yang ni pun ikut gelong, dan akan menimbulkan bunyi getaran ataupun dengungan lah, bersiul. Dia akan menimbulkan bunyi macam tu. Oke, itu untuk part yang selalu bermasalah. Oke, untuk auto housing ni, untuk auto housing ni yang masih menggunakan automatic clutch, yang tidak menggunakan hand clutch, untuk auto housing ni walaupun dia house macam mana pun, dia tidak akan menimbulkan bunyi dalam keadaan engine idle. Dia tidak akan menimbulkan bunyi. Begitu juga dengan auto shoe dalam ni. Auto shoe dalam ni walaupun dia house macam mana pun, dia tidak akan menimbulkan bunyi dalam keadaan engine idle ataupun free gear. Dia tidak akan menimbulkan bunyi. Tapi kalau auto shoe ni house teruk, bila kamu pulas minyak secara mengejut, dia akan menimbulkan bunyi. Bunyi dia tu bunyi ketukan, ketak. Itu bila kamu pulas secara mengejut. Itu ciri-ciri auto shoe yang dah house, yang teruk lah. Kadang-kadang kalau auto shoe yang normal, senang cerita, ni normal, auto shoe normal, bila kamu pulas minyak secara mengejut, dia tidak menimbulkan bunyi. Itu normal. Tapi kalau yang tidak normal, contoh auto housing ni dah house banyak, ataupun auto shoe ni dah house banyak, bila kamu pulas minyak secara mengejut, dia akan menimbulkan bunyi ketukan lah. Sebab jarak dia tu terlalu jauh, jadi dia akan menimbulkan bunyi ketukan. Itu kalau pulas minyak secara mengejut ya. Tapi kalau untuk dari si keadaan engine idle, dia tidak akan menimbulkan bunyi. Oke, boleh faham untuk masalah auto housing dan auto shoe. Oke, kita berbalik dengan bagian ni. Oke, untuk bagian part ni, part clutch ni. Oke, untuk lining clutch ni, walaupun dia house macam mana pun, dia tidak akan menimbulkan bunyi. Cuma kalau dari segi masuk gear tu memang dia agak susah lah. Kadang bila kita masuk gear tu, dia kadang bunyi krakatak. Dia macam bunyi macam tu lah. Dia macam bunyi seolah-olah dalam ni ada bunyi besi. Bunyi besi yang menyintak macam tu lah.
kalau lightning clutch ni haus. Tapi kalau untuk dari segi engine idle, walaupun dia haus macam mana lightning clutch ni, dia tidak akan menimbulkan bunyi. Boleh faham Tapi kalau untuk masuk gear tu mungkin dia akan menimbulkan bunyi sebab lightning ni dah terlalu haus. Jadi dia punya tekanan dah semakin berkurang bila yang ni dah haus. Jadi dia akan menimbulkan bunyi bila masuk gear. Bunyi berketuk lah macam tu. Dia bunyi agak kasar sikit. Bila masuk gear, turun gear, dia akan menimbulkan bunyi. Itu kalau lightning clutch dah terlalu haus. Okey, boleh faham Dan untuk bahagian dalam ni ataupun mangkuk clutch ni, bila dia ni getah dalam dia pecah ataupun dia dah makan, yang ni gear ni, gigi ni dan yang ni dia akan free. Dia banyak free lah. Okey, dia banyak free. Bila dia banyak free, dia akan menimbulkan bunyi sewaktu engine idle. Okey, jadi bila kamu dapat masalah engine idle tu, dia ada bunyi krek 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 krek. Boleh jadi yang ni pecah. Dia punya clutch damper lah, biasa aku gelarkan clutch damper. Dia ada getah dalam ni. Bila yang ni kamu cabut, dia ada getah dalam ni. Okey, dia terbelah dua ni. Tapi pintu kena green lah. Kalau mau buat getah tu. Okey, jadi senang cerita macam ni lah. Bila kamu pusing-pusing clutch ni, contoh macam ni dalam video yang kita tunjuk ni normal. Okey, normal, dia ketat macam ni geng, ketat. Ni pusing, ni pegang, ni pusing macam ni. Ini ketat. Tapi kalau yang bermasalah ataupun getah yang ada problem, yang ni dia bila kamu pusing dia ada free play. Yang ini dengan yang ni menimbulkan, maksudnya dia ada sedikit goyang. Okey, ada sedikit goyang. Tapi kalau yang teruk banyak, dia akan menimbulkan gerakan yang banyak lah. Boleh faham Jadi dia akan menimbulkan bunyi bila engine idle. Sorry geng, gelap sebab flash mati. Okey. Jadi untuk part clutch ni, komponen-komponen yang kita dah bagi tahu yang boleh menyebabkan bunyi. Boleh faham Senang cerita, bila engine tu idle, kalau ada menimbulkan bunyi bagian clutch ni, selalu jadi bagian ni. Clutch damper bagian dalam ni. Tapi kalau untuk bagian yang ni, dia kurang lah. Kalau engine idle dia kurang. Dia kurang bunyi. Melainkan kalau keransan ni dah gelong, kalau engine idle kadang dia menimbulkan bunyi bagian ni sebab dia gerakan dia tu miring. Okey, tidak sempurna. Jadi dia menimbulkan bunyi walaupun engine tu idle. Boleh faham Okey, kalau untuk ES5 Dream ni, untuk ES5 Dream lah, okey. Selain ES5 Dream ni, dia tiada bagian ni, bearing macam ni. Dan untuk pressure clutch tu, kadang-kadang kalau bearing ni pecah ataupun senang cerita dia rosak lah. Ciri-ciri dia tu, bila engine idle dia akan bunyi seolah-olah macam memang terdengar lah bunyi bearing pecah. Kalau untuk ES5 Dream ni, kalau bila kamu perasan, kadang-kadang kalau engine tu dah dalam keadaan panas, dia ada bunyi tak tak tak. Dia selang-selang lah macam tu. Bunyi dia tu tidak selalu, tapi kadang-kadang boleh jadi bearing ni pecah. Bila kamu dapat ES5 Dream bunyi macam tu, kamu kena cek bearing ni. Sebab biasa ni pecah dia tu tidak teruk. Walaupun dia pecah sikit, dia akan menimbulkan bunyi. Bila engine free, senang cerita engine idle lah. Okey, dia bunyi macam ada, memang bunyi bearing lah, jelas bunyi bearing. Tapi kadang orang tak faham. ES5 Dream selalu jadi macam tu, bunyi tak 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 secara tiba-tiba kalau engine tu dah idle. Time free gear lah, senang cerita macam tu. Boleh faham Tapi kalau untuk motor lain, dia tiada lah, jarang dia ada bunyi macam ni. Sebab ni ES5 Dream dia ada bearing, dia menggunakan bearing bagian ni. Jadi kalau ni pecah, dia akan menimbulkan bunyi lah. Bunyi dia tu tidak kuat, tapi bunyi macam yalah, seolah-olah bunyi bearing lah, memang jelas. Okey, untuk part clutch ni memang itulah komponen-komponen yang kita kena cek. Okey, kalau ada yang terkurang, korang boleh tambah di ruangan komen yang boleh menyebabkan engine ni bunyi kasar bahagian clutch. Okey, mungkin itu saja untuk perkongsian hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk korang dan dapat sedikit ilmu lah untuk korang Okey, kita akan jumpa di next video. Mungkin bagian magnet ataupun bagian tengah kita akan sharingkan korang yang menyebabkan engine bunyi kasar. Okey, mungkin itu saja untuk perkongsian hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk korang. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan untuk korang yang dah support aku channel, terima kasih banyak dan selalu doakan channel ini selalu berkembang. InsyaAllah kita akan selalu update video-video terbaru untuk korang. Okey, thank you.